Okey, hari ni kita nak belajar pasal hypotenuse. Okey, apa yang dikatakan dengan hypotenuse? Hypotenuse ialah garisan yang paling panjang dalam segitiga bersudut tegak. Okey, kita akan tengok nanti macam mana bentuk segitiga bersudut tegak dan dekat mana garisan yang paling panjang. Yang kedua, dia mesti berhadapan dengan sudut 90 darjah. Dan kita akan tengok juga nanti mana kedudukan sudut 90 darjah dekat segitiga bersudut tegak tu. Dan dia mesti diwakilkan dengan huruf H. Okey, untuk mudahkan kita nanti. Okey, kita tengok contoh. Okey, ni adalah contoh segitiga bersudut tegak. Kenapa jadi segitiga bersudut tegak? Sebab dia ada sudut tegak dekat sini. Sudut 90 darjah. Okey, ni sudut 90 darjah. Okey, ni segitiga bersudut tegak. Okey, seterusnya kita nak kenal pasti hypotenuse dekat mana. Okey, dekat segitiga ni ada 3 sisi. 1, 2, 3. Kita nak kenal pasti hypotenuse. Hypotenuse adalah garisan yang paling panjang dekat segitiga. So dekat sini antara A, B dengan C, mana garisan yang paling panjang? C. So C adalah dia punya hypotenuse. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, ini segitiga bersudut tegak yang kedua. Sama juga, ada 3 sisi, ada sudut 90 darjah. Kita nak kenal pasti yang mana dia punya hypotenuse. Kita cari garisan yang paling panjang. Mana garisan yang paling panjang antara X, Y dengan Z ni? X. X adalah garisan yang paling panjang. So X ni adalah dia punya hypotenuse. Tengok contoh yang ketiga. Okay, ini segitiga bersudut tegak yang ketiga. Ada sudut 90 darjah, ada 3 sisi. So antara R, S dengan T, yang mana yang paling panjang? So T adalah garisan yang paling panjang. So maksudnya T ni adalah dia punya hypotenuse. Kita tengok contoh yang keempat. Kalau bentuk dia macam ni pula. Okay, sama juga segitiga bersudut tegak. Okay, antara 3 sisi ni yang mana yang paling panjang? K paling panjang. So maksudnya K ni adalah dia punya hypotenuse. Okey. Okey. Kalau dia bentuk macam ni pula, macam mana kita nak tentukan dia punya hypotenuse? Sama juga. Cari garisan yang paling panjang. Garisan yang paling panjang adalah K. So K ni adalah dia punya hypotenuse. Okey, kalau macam ni pula, sama juga, cari garisan yang paling panjang. Mana garisan yang paling panjang? T. So T ni adalah dia punya hypotenuse. Okay, kalau masih keliru nak tentukan yang mana garisan yang paling panjang, senang je. Tengok dia mesti bertentangan dengan sudut 90 darjah, bertentangan dengan sudut 90 darjah. So garisan yang paling panjang bertentangan dengan sudut 90 darjah, itulah dia punya hypotenuse. Okey, macam mana pula kalau dia dalam bentuk macam ni? Okey, kalau kita nampak kat sini, kita boleh nampak ada 2 segitiga bersudut tegak. Okey, ni yang pertama. Okey, dan ini yang kedua. Okey, kita selesaikan satu-satu. Kita tengok yang ni dulu. Segitiga bersudut tegak yang ini. Okey, sudut 90 darjah dia dekat sini. Okey, ada 2 garisan, ada 3 garisan. 1, 2, 3. Okey, antara 3 garisan ni mana garisan yang paling panjang? Garisan yang paling panjang dekat C. So maksudnya dia punya hypotenuse dekat huruf C. Okey, ni hypotenuse dia. Okey, kita tengok segitiga bersudut tegak yang kedua. Okey, yang ni sama juga, ada 3 sisi. 1, 2, 3. So maksudnya kat sini garisan yang paling panjang dekat B. So B adalah dia punya hypotenuse. Okay. Seterusnya ada satu lagi segitiga bersudut tegak. Kalau kita boleh nampak kat sini, ni dia. Segitiga bersudut tegak yang besar ni. So sekarang sama juga, ada 3 sisi, ada 1, 2, 3. So antara 1, 2 dengan 3, C, A dengan B ni mana garisan yang paling panjang? A. So maksudnya A adalah dia punya hypotenuse. Okey, kali ni kita nak belajar menentukan
sisi bersebelahan. Okay, biasanya kita wakilkan dengan huruf S. Okay. Okay, sekarang ni kita ada dua segitiga bersudut tegak. Kita tengok segitiga bersudut tegak yang pertama dulu. Sama macam sebelum ni, segitiga ada tiga sisi, A, B dan C. Antara A, B dengan C ni kita nak tentukan dekat mana dia punya sisi bersebelahan. Okey, untuk memudahkan kita nak cari sisi bersebelahan, kita buang hipotenus dulu. Sebelum ni kita dah belajar dah, hipotenus ni apa dia? Garisan yang paling panjang dalam segitiga. Okey, mana garisan yang paling panjang dekat segitiga? C. So C ni kita buang siap-siap. Okey, so tinggal dua je. Okey, antara dua ni kita nak tentukan yang mana dia punya sisi bersebelahan. Kita tengok dekat mana kedudukan sudut dia. Kedudukan sudut dia dekat sini. So sudut dekat sini antara B dengan A. Yang mana sebelah dengan sudut ni? Okey, yang bersebelahan dengan sudut ni adalah B. So maksudnya B ni adalah sisi bersebelahan dia. Okey, selesai dah yang ni. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, cari dia punya hipotenus dulu. Kita buang siap-siap dia punya hipotenus. Mana hipotenus? Garisan yang paling panjang. Garisan yang paling panjang hipotenus adalah dekat X. So X ni kita buang siap-siap. So tinggal Z dengan Y. Antara Z dengan Y ni, yang mana dia punya sisi bersebelahan, kita tengok kat mana sudut dia. Okey, sudut dia dekat sini. Okey, antara Z dengan Y, mana betul-betul bersebelahan, sebelah dengan Z. Okey, yang bersebelahan Z. So maksudnya dia punya sisi bersebelahan dekat huruf Z ni, garisan ni, sisi bersebelahan ni. Okey, contoh seterusnya sama juga. Kita buang siap-siap dia punya hipotenus. Mana hipotenus? Garisan yang paling panjang T. Buang T siap-siap. Okey, seterusnya antara S dengan R, mana sisi bersebelahan? Kita tengok kedudukan sudut dia. Sudut dia dekat sini. Okey, antara S dengan R, yang mana sebelah betul dengan sudut ni? Yang bersebelahan betul huruf S. Maksudnya S ni adalah sisi bersebelahan dia. Okey, kita tengok contoh yang terakhir. Okey, dekat sini kita tentukan dulu dia punya hipotenus. Kita buang siap-siap. Mana hipotenus dia? Garisan yang paling panjang K. So buang K siap-siap. So sekarang ni antara L dengan J, mana dia punya sisi bersebelahan? Kita tengok kat mana kedudukan sudut dia. Kedudukan sudut dia dekat sini. So yang mana antara L dengan J sebelah betul dengan sudut ni? Yang sebelah betul dengan sudut ni adalah huruf L. Maksudnya sisi bersebelahan dia dekat huruf L. Okey, sekarang ni kita nak belajar macam mana nak tentukan sisi bertentangan. Okey, biasanya sisi bertentangan ni kita wakilkan dengan huruf T. Okey, kita tengok contoh. Okey, macam sama macam tadi sebelum ni. Kita nak tentukan dekat mana dia punya sisi bertentangan dekat dalam segitiga bersudut tegak ni. Okey, ada 1, 2, 3 sisi. Okey, untuk memudahkan kita nak cari sisi bertentangan, sama macam kita nak cari sisi bersebelahan tadi, kita buang siap-siap dia punya hipotenus. Mana dia punya hipotenus? Hipotenus adalah garisan yang paling panjang dalam segitiga bersudut tegak. Mana garisan yang paling panjang? C. So kita buang C siap-siap. Seterusnya nak cari sisi bertentangan, kita kenal pasti dia punya sudut. Dekat mana sudut dia? Yang ni sudut dia. So kalau macam mana kita nak tentukan sisi bertentangan antara A dengan B ni? Kita tengok yang mana yang bertentangan dengan sudut ni. Okey, yang bertentangan betul dengan sudut ni adalah A. So maksudnya A adalah sisi bertentangan. Kita akan wakilkan dia dengan huruf T nanti. Okey, kita nak contoh yang kedua. Nak cari sisi yang bertentangan, buang siap-siap dia punya hipotenus. Mana dia punya hipotenus? Garisan yang paling panjang X. So kita buang X siap-siap. Kita tengok dekat mana kedudukan sudut. Okey, sudut dekat sini. Antara Z dengan Y, yang mana bertentangan, yang berhadapan dengan sudut ni? Okey, yang bertentangan adalah Y. So maksudnya sisi yang bertentangan adalah Y. Kita tengok contoh yang seterusnya, yang ketiga. Okey, nak kenal pasti dia punya sisi yang bertentangan, kita buang siap-siap dia punya hipotenus. Mana hipotenus dia? Hipotenus garisan yang paling panjang T. Buang T siap-siap. Okey, seterusnya kita tengok dekat mana kedudukan sudut. Kedudukan sudut dekat sini. So sudut dekat sini. Antara R dengan S.
Yang mana bertentangan dengan sudut ni? Yang bertentangan adalah R. So dia punya sisi bertentangan adalah R ni, garisan R ni. Okey, seterusnya contoh yang terakhir, kita buang hipotenus siap-siap. Mana dia punya hipotenus? K. Buang K siap-siap. Okey, tengok kedudukan sudut dekat sini. Okey, antara L dengan J. Yang mana bertentangan dengan sudut? Bertentangan dengan sudut adalah J. So maksudnya sisi bertentangan dia dekat J ni. Okey, sekarang kita nak menentukan hipotenus, sisi bertentangan, sisi bersebelahan. Sekiranya garisan sisi segitiga bersudut tegak tadi tak ada label. Contoh dia macam ni. Okey, sebelum ni ada label RX RST XYZ, ada label garisan ni. Sekarang ni garisan ni tak ada label. Macam mana kita nak tentukan dia punya hipotenus, dia punya sisi bersebelahan dengan sisi bertentangan? So ingat lagi tak? Hipotenus kita wakilkan dengan huruf H, bersebelahan kita wakilkan dengan huruf S, bertentangan kita wakilkan dengan huruf T. First kita tentukan dia punya hipotenus dulu. Okey, hipotenus apa dia? Hipotenus garisan yang paling panjang. Mana garisan yang paling panjang kat sini? Okey, garisan yang paling panjang kat sini yang ni. So maksudnya ini adalah dia punya hipotenus. Kita tandakan dengan huruf H. Seterusnya kita cari sisi bersebelahan. Kita wakilkan dengan huruf S. Sebelum kita tentukan garisan yang bersebelahan, kita tentukan dulu kat mana sudut dia. Sudut dia kat sini. So sekarang ni ada dua je lagi sisi, antara sisi ni dengan sisi ni. Yang mana bersebelahan dengan sudut ni? So yang bersebelahan betul dengan sudut ni adalah garisan yang ini. So maksudnya ini sebelah dengan sudut ni. Ini adalah sisi bersebelahan. Kita tandakan dengan huruf S. Seterusnya tinggal satu lagi, sisi bertentangan. Sisi bertentangan mesti bertentangan dengan sudut yang ada ni. Bertentangan maksudnya bertentangan dekat sini. Tandakan dengan huruf T. So sekarang ni macam mana kita nak tulis hipotenus? Nak tulis dia punya sisi bersebelahan, nak tulis dia punya sisi bertentangan. Okey, sisi garisan hipotenus kita wakilkan dengan garisan RT ni, garisan RT. So ini dia punya hipotenus. Okey, untuk sisi bersebelahan pula, bersebelahan yang mana? Ini sisi bersebelahan. Sisi bersebelahan ni kita tandakan dengan ST. So ini maksudnya garisan dia. Garisan ST ni adalah sisi bersebelahan. Dan seterusnya untuk sisi bertentangan, garisan RS. Okey, soalan, boleh tak hipotenus ni, RT ni kita tulis dengan, kita tukar, kita tulis TR? Boleh juga, tak ada masalah. Awak nak tulis RT boleh, nak tulis TR pun boleh. Sisi bersebelahan ST kan, ST. Kalau nak tulis TS boleh ke tak? Boleh juga. Awak boleh tulis ST boleh, nak tulis TS pun boleh. Okey, selesai yang ni, kita tengok contoh seterusnya. Okey, sama juga. Garisan sisi ni tak ada label. So macam mana? Kita kena tentukan hipotenus dulu. Hipotenus ni apa? Garisan yang paling panjang. Mana garisan yang paling panjang kat segitiga? Ni garisan yang paling panjang. So ini adalah dia punya hipotenus. Tandakan H. So sekarang ni kita tinggal dua sisi. Sisi ni dengan sisi yang ini. Tinggal dua je lagi. Nak tentukan garisan sisi mana yang bersebelahan, sisi mana yang bertentangan. So macam mana kita tentukan? Kita tengok dekat mana sudut dia. Sudut dia dekat sini. So garisan yang bersebelahan, sebelah dengan sudut ni, garisan yang ini. So kita tandakan ini S. Maksudnya ini adalah sisi bersebelahan. Seterusnya tinggal sisi yang bertentangan je belum. Sisi yang bertentangan dengan sudut yang ini, bertentangan. So ini adalah T, bertentangan. So maksudnya sekarang hipotenus dia apa? Hipotenus dia OM boleh, MO pun boleh. Sisi bertentangan MN boleh, NM pun boleh. Kalau sisi bersebelahan pula ON boleh, NO pun boleh.